Jadi sekarang kita live. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian. Hari ini buat julung-julung kali lah, buat pertama kalinya Surau Al-Hijrah Bandar Seri Putra. Kita akan berforum secara online yang mana kita akan tampilkan panelis-panelis yang sebenarnya tidak asing di negara kita sebenarnya. Tidak asing lagi di negara kita. Kita bersiaran secara langsung di Facebook Surau Al-Hijrah. Jadi tuan-tuan boleh cari ya link Facebook Surau Al-Hijrah dan juga di Facebook Cikgu Ilmi. Cikgu Ilmi minta maaf, saya kena tuan-tuan dan puan-puan minta untuk Google sikit Facebook Cikgu Ilmi ya. Nanti mungkin kita punya technical akan bagi link Facebook Cikgu Ilmi supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh menonton secara live di kedua-dua Facebook ni. Baik, insyaAllah hari ini kita ada 3 panel. Panel utama kita adalah Al-Fadil Ustaz Nushi bin Datuk Haji Mahfuz. Beliau sebenarnya tidak asing lagi di negara kita ini. Mungkin sedikit sebanyak saya ceritakan sedikit lah. Mempunyai latar belakang pengajian syariah daripada Universiti Jordan dan berpengalaman secara tak langsung dan juga secara langsung bersiaran di kuliah TV3, moderator panelis di TV9 dan juga di Astro dan juga di TV Al-Hijrah dan juga beberapa kali keluar di IKIM. Jadi untuk Ustaz Nushi ini memang seorang yang kita katakan seorang yang terkenal lah ya di kalangan cendekiawan di Malaysia. Baik, panelis kedua kita ada Cikgu Ilmi. Ya, Cikgu Ilmi nama beliau ialah Nurul Ilmi Masakan. Seorang akademik, mempunyai master dalam bidang bisnes di UniKL. Betul ya Cikgu ya? UniKL dan mempunyai bachelor dalam bidang sains matematik daripada Universiti Putra Malaysia. Ya. Dan berkerjaya sebagai konsultan pendidikan pensyarah di Institut Kemahiran Kuala Lumpur dan guru MRSM Kuala Lipis, dan beliau banyak dapat anugerah dan pengiktirafan antaranya Pingat Gangsa Inovasi, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Inovasi Komersial, Anugerah Pendidikan Gemilang dan banyak lagi beberapa perkara yang berkaitan lah. Dan Cikgu Ilmi juga beraktif dalam penulisan buku ya, dan beberapa program pengkomersialan di Astro, di Astro Go, di TV1, Selamat Pagi Malaysia dan juga di akhbar kita iaitu Akhbar Utusan Malaysia. Baik, panelis ketiga tidak asing sebenarnya dari di kalangan rakyat Malaysia dan kita akan bawa khusus ya untuk tuan-tuan dan puan-puan semua jauh daripada Manchester. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Khairuddin bin Mat Lazim, berumur 44 tahun. Betul ya Dr. Khairuddin? Ya. Berumur 44 tahun, hampir sebaya dengan saya lah sebenarnya. Memang sebaya pun. Memang sebaya. Bersekolah menengah di Semakel. Dan bersekolah menengah juga di Kisas. Ini nak ceritanya sebenarnya panelis-panelis kita semua ni umurnya sebaya, termasuklah juga moderator ni. Dan cuma moderator je tak sekolah di sekolah Kisas. Dr. Khairuddin sekarang ni berkerjaya di Salford Royal Hospital, Manchester. Betul ya? Ya, berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 5 orang anak perempuan. Jadi kita datangkan tenaga pakar perubatan daripada Eropah dan kita nak tengok pandangan daripada tenaga-tenaga pakar daripada di sanalah. Baik, hari ini topik yang kita nak bincangkan ialah berkenaan dengan topik yang sedang hangat
iaitu COVID-19, cabaran semasa dan apa yang akan berlaku selepas daripada ini. Baik, saya nak untuk pusingan pertama ni lah, saya nak pergi kepada Dr. Hairudin. Kita bagi penghormatan kepada tetamu kita yang jauh di United Kingdom. Sekarang ni kalau tak silap saya pukul 8 pagi di sana, lebih kurang Dr. Hairudin, betul ya? Pukul 8 pagi. Kita lewat. Ya, Dr. Di sini paginya pukul 8 pagi di sini. Cuaca di sini agak mendung, hujan. Pelannya tu sebenarnya saya nak buat live di Manchester City Stadium. Oh ya ke? Tapi disebabkan hujan, cuaca tak mengizinkan. Kalau tak kita boleh tengok bola. Kalau tak kita boleh tengok bola sekali tadi. Boleh tidaknya untuk. Baik, okey. Saya nak tanya sikit kepada Dr. Hairudin lah sebagai pakar dalam bidang perubatan, dan kita nak tengok mungkin dari segi apa orang Europe kata berkenaan dengan COVID-19. Apa itu sebenarnya COVID-19 ni? Dan kenapa ianya begitu ditakuti sehingga data sekarang ni sehingga hampir 5 juta lebih kalau tak silap saya lah, kalau saya tengok data tu yang telah dijangkiti. Kenapa ia sangat ditakuti dan apa beza dia dengan penyakit-penyakit macam influenza yang lain? Jadi persilakan Dr. Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengelola program ini, Dr. Khairi Anwar, kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat mengenai COVID-19. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, COVID-19 ini sudah bersama dengan kita selama lebih kurang 6 ke 7 bulan. Saya rasa mungkin tuan-tuan perempuan ni mungkin lebih mengenali COVID-19 lebih banyak daripada saya mungkin, sebab dengan teknologi yang ada ini di hujung jari, ramai yang boleh search Google tentang COVID-19. Jadi untuk saya nak cerita banyak mengenai COVID-19 pun saya rasa mungkin untuk memperingatkan apa itu COVID-19. Dan saya mungkin akan cerita tentang pengalaman saya di sinilah, bekerja di sini dan kes-kes yang saya jumpai yang mungkin bagi kita yang rasa COVID-19 ini simptom-simptom yang kita rasa mungkin anda terkena COVID-19, tapi saya jumpa beberapa kes untuk ini tu bercerita berkongsi pengalaman. Bila kita menghadapi kes COVID-19. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, COVID-19 ini jenis virus yang datang daripada family corona. Dia banyak strain sebenarnya. Yang kita tahu yang COVID-19 ini adalah salah satu daripada 3 strain yang menyebabkan kematian. Kita tahun 2002 kita ada satu strain nama SARS tahun 2002. Datang daripada family corona yang menyebabkan kematian di China, ya, dan lebih kurang 800 orang yang mati. Dan tahun 2008, 2009 itu kita dapat satu lagi strain virus daripada family corona namanya MERS. Pada waktu itu dia menular di Timur Tengah dan juga di Arab Saudi, dan menyebabkan jumlah kematian dalam lebih kurang 800 orang juga. Dan timbul di strain, the third strain COVID-19 yang start daripada Wuhan, China, dan malangnya dia telah menyebabkan pandemik. Bukan saja dia terdapat di China sahaja, tapi dia telah menyebabkan menular ke seluruh dunia. Dan saya tengok pada angka kematian yang the latest one, angka kematiannya 390,000. Tapi kita tengok pada pandemik yang telah berlaku sebelum ini lebih kurang dalam 100 tahun yang lepas, kita ada Spanish flu pandemic, di mana jumlah kematian disebabkan oleh Spanish flu pandemic ia mencecah ke angka 5 juta. Itu banyak ya, nak compare dengan COVID-19, tapi bukan oleh kita ni kata kerana dia 390,000 ni tak sebanyak 5 juta, tapi kita kena berhati-hati. Jadi masalahnya ni dengan COVID-19 ni, apabila kita mendapat virus ni,
masalahnya ialah kebanyakan daripada kita, 80% daripada orang mengidap virus ini mendapat mild symptoms ya, batuk-batuk, demam. 20% daripada pesakit akan end up in the hospital, dan daripada 20% ni 5% akan masuk ke ICU. Itu dia punya nisbah dia. Dan daripada 5% yang masuk ke ICU ni, 70% akan mati. Walaupun kita ada supportive oksigen, macam-macam ke ICU kan, untuk control blood pressure, kita ada dialysis, everything untuk menyelamatkan pesakit. Malangnya 70% yang masuk ke ICU akan mati. Itu yang ditakuti ni disebabkan satu ni tak ada ubat. Dia cuma supportive measurements. Bila tak ada ubat ni, masalahnya ni tak ada ubat. Bila kita sakit ni, kita biasa ni, kalau kita orang Melayu, orang Islam ni, kita berserah pada Allah lah. Semoga Allah sembuhkan kita yang sebaik mungkin. Tapi in term of ubat untuk COVID-19 ni, dia tak ada ubat lagi. Masih lagi kita sekarang ni dalam proses pembelajaran tentang COVID-19. Memang waktu dia mula-mula muncul, dia memang kita fikirkan apakah menyebabkan kematian. Kebanyakan virus ini akan menyerang paru-paru kita, menyebabkan kita sesak nafas, menyebabkan kita kekurangan oksigen, perlukan bantuan alat-alat pernafasan untuk menolong kita bernafas. Tetapi kita tengok lately ke belakang ini, bukan sahaja dia attack kita punya paru-paru, dia boleh attack kita punya kidney, saluran darah, dia boleh attack kita punya jantung. Dia banyak lagi benda kita boleh attack kita punya. Kadang-kadang tu ada yang kata tu COVID fingers, saluran darah ke even ke jari kita pun kadang affected. Jadi bukan saja dia tertumpu kepada paru-paru, dia boleh menyebabkan kemusnahan kepada organ-organ dalaman kita yang lain. Jadi ini satu benda yang baru yang menjadi teka-teki kepada para pengamal perubatan. Kita tak tahu macam mana kita nak deal dengan virus ini. Dan seperti yang Tuan Moderator kata, apa bezanya dengan flu? Sebab presentation untuk COVID virus ni lebih menyamai flu. Kita tak dapat nak bezakan bila seorang tu sakit, demam, batuk, sakit-sakit badan, adakah ini flu ataupun adakah ini COVID-19. Apa yang kita boleh buat ialah kita kena buat test lah untuk pemeriksaan untuk confirm sama ada ini ada COVID-19 ataupun flu. Yang dengan flu ni, yang kalau orang kata dapat flu, yang kata dapat kita ada ubat nama Tamiflu yang boleh mengurangkan kesakitan. Bukan untuk sama dia cuma dia mengurangkan symptoms. Tapi untuk COVID-19 ni dia tak ada ubat untuk mengurangkan dia masalah dia bila kena penyakit ni dia tak ada ubat. Itu masalahnya. Saya cuma untuk pengalaman yang saya jumpa pesakit-pesakit yang ada COVID virus yang saya jumpa, biasanya soalan yang kita tanya pada pesakit-pesakit ada 3 soalan. Satu tu adakah anda ada demam? Nombor 2, adakah anda ada batuk-batuk? Dan nombor 3, adakah anda mempunyai hilang diri rasa dan daya bau? Itu maknanya simptom yang utama. Jadi banyak ada yang presented dengan symptoms yang lain luar daripada kotak 3 symptoms itu. Kadang-kadang kita tak terfikir, oh ini COVID ke tak COVID. Ada yang datang dengan cerit beret, dengan muntah-muntah. Ada yang datang dengan rasa lemah. Dia tak ada batuk, dia tak ada demam. Dia cuma lemah, tak ada tenaga langsung. Dia terbaring dekat katil selama beberapa hari, memang tak ada tenaga. Bila kita check swab,
di COVID-19. Jadi kita tak tahu je spektrum symptoms tu sendiri. Kadang-kadang membuatkan saya ni menggaru kepala kan. Bila kita tengok, nampak macam tak ada simptom COVID. Tapi bila kita test swab dia, positif COVID. Jadi nak cerita ni, bila kita symptoms, dia boleh jadi berbagai-bagai simptom. Tak semestinya kita ni cuma demam, batuk-batuk, ataupun hilang rasa dan bau. Bila kita berjumpa dengan pesakit-pesakit yang mempunyai simptom yang pelbagai, kita di sini mengambil approach, you have to think about those patient might have COVID. Dia sakit telinga ke, dia sakit badan ke, dia sakit perut ke. Di doktor-doktor yang berjumpa dengan patient ni, semuanya kena memakai full protection kit. Kita kena pakai glove, kena pakai penis kan, apron, kita kena pakai mask, kita kena pakai goggle untuk ni lah, kita kena pakai goggle lah, ataupun face mask. Jadi ini benda ni kita perlu mengambil kira sebagai serius lah. Maknanya semua pesakit-pesakit yang jumpa doktor kena pakai full protection, sebab kita kena consider dia ni mungkin ada COVID regardless of symptoms yang dia present. Jadi saya rasa itu yang saya dapat ni lah. Memang sebenarnya nak kita huraikan panjang pasal virus ni mengenai transmisi, mengenai cara dia attack barang dia. Itu teknikal lah bagi saya untuk cerita semua sekali. Jadi untuk setakat ini saya rasa ini saja yang untuk sebagai permulaan lah, dan sekiranya ada soalan kemudian nanti saya akan menjawab sebaik mungkin. Terima kasih Dr. Hairudin. Itulah bila dengar penjelasan Dr. Hairudin ni, tadi Dr. Hairudin tu ada sebut Spanish flu 5 juta. Dr. Hairudin betul ya, 5 juta. Kalau tak saya, Spanish flu ni pada awal Perang Dunia Pertama 1917, betul ya? Betul. Awal Perang Dunia Pertama. Jadi mungkin salah satu faktor penyebaran dia tu adalah faktor manusia tu sendiri. Jadi saya nak berbalik kepada Ustaz Ustaz Nusi kita, yang bagi Ustaz Nusi, nak tengok dari sudut pandangan agama itu sendiri, ada tak dari sudut pandangan agama ataupun hadis-hadis daripada para sahabat, asal para sahabat ataupun daripada Rasulullah sendiri, kalau adanya penyakit yang berbahaya seperti yang diterangkan oleh Dr. Hairudin. Sebab penyakit ni, sebab macam tadi kata Dr. Hairudin kata, kita tak tahu beza dia ni antara flu ke COVID-19 ataupun dengan penyakit-penyakit lain, dengan demam-demam yang lain, kita tak tahu. Jadi nak tanya pada Ustaz Nusi, ada tak dari segi sejarahnya, dari segi nasnya, dari segi agama berkenaan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya macam ni, terutama penyakit berjangkit? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ni dapat berkumpul dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Terima kasih Dr. Ramizi. Tak ada orang pula introduce Dr. Ramizi. Semua kita khususnya di peringkat Surau Al-Hijrah sangat mengenali Dr. Ramizi, pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Civil Engineering tak silap ana, seorang yang alhamdulillah sangat committed dengan surau kita, sangat menghidupkan, dan walaupun tadi kata tak masuklah politik Islam dan sebagainya, tetapi alhamdulillah yang penting outcome, orang yang sangat mengimarah surau kita, dan anda difahamkan salah seorang fellow pengkaji berkaitan dengan isu-isu berkaitan Islam juga. Terima kasih Dr. Ramizi. Sahabat ahli panel, Dr. Hairudin Mat Lazin yang dah lama tak jumpa. Begitu juga dengan Cikgu Elmi. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun secara maya, tapi mudah-mudahan ada kebaikan, manfaat untuk kita kongsikan pada petang ini. Okay, straight to the point. Ya, dalam Islam, alhamdulillah, itulah nikmat kita duduk dalam Islam ini. Islam agama yang sempurna, yang Allah berikan tata cara hidup daripada sekecil-kecil perkara sampailah kepada sebesar-besar perkara. Walaupun tidak didetailkan setiap sesuatu, tetapi at least foundation, asasnya ada. Kalau orang tanya, Ustaz, COVID-19 ada tak dalam Quran?
Saya tak beranilah nak kata ada sedetail itu. Tetapi secara asasnya, foundationnya ada. Dan ini berlaku sebenarnya kalau nak cakap tentang penyakit-penyakit, kalau kita sorot kisah-kisah Rasul, Nabi-Nabi yang terdahulu, macam-macam bentuk penyakit. Cuma asas nombor satu bila sebut penyakit, kita jangan terus nampak sisi negatif. Sebagai orang Islam, kita ambil sisi positif dulu. Jangan terus, ni salah engkau lah. Don't easily put blame on others. Jangan cepat sangat. Kerja kita nak blame orang. Ni salah tabligh, ni salah mana China, Wuhan. No. Itu bukan kerja kita. Sebagai orang Islam, saya teringat nombor satu. Hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Pelik, untung, hebat orang mukmin ni. Apa kata Nabi? Inna amrahu kullahu khair. Apa pun berlaku kepada orang mukmin, semua baik. Dan ini hanya berlaku pada orang mukmin. Apa kata Nabi? In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Bila datang benda yang dia suka, happy, sarra, surur, gembirakan dia bersyukur. Maka itu satu kebaikan kepada dia. Dan dalam masa sama Nabi kata, wa in asabathu darra. Tapi kalau ada benda yang tak baik, mudarat kepada dia, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Makna kata orang mukmin ni special. Kenapa? Datang benda baik, dia syukur. Maka benda tu jadi baik kepada dia. Datang benda tak baik, dia tak suka, mudarat, dia sabar pun dapat pahala. Nak katanya datanglah apa-apa pun, orang mukmin, orang Muslim tahu nak handle situasi. Dia yang menguasai situasi. Jangan biarkan dirinya dikuasai oleh situasi. Contoh, kalau semua orang kata teruklah COVID, teruk. Akhirnya mindset kita teruk, kita terus down, kita tak tahu apa-apa. Kita akan salahkan semua orang. Tapi kalau kita, Allah, mudarat ni, penyakit. Tak apa, kita kena sabar, jangan marah siapa-siapa, jangan terus nak marah orang lain itu ini. Apa kita kena buat? Take responsibility dulu. Maka dari sudut itu, Alhamdulillah, saya kira nombor satu, khususnya kita di Malaysia, untuk stage yang pertama kita sabar. Kita jangan marah-marah itu. Termasuklah tajuk kita berkaitan dengan post-COVID-19. Selepas ni apa yang akan berlaku? Macam-macam orang akan bercakap nombor satu, for sure tentang ekonomi. Macam mana ekonomi? Sabar dulu. At the same time, syukur dulu. Kenapa nak syukur? Alhamdulillah aku tak kena. Alhamdulillah anak aku tak kena, isteri aku tak kena. Syukur dulu. Jangan terus nak marah. Apalah ni, ini semua salah ni lah, ekonomi kita teruk. Jangan. Orang Muslim sabar dulu dan syukur dulu. Pasti kita yakin dalam dua-dua situasi itu ada kebaikan, ada pahala. Maka barulah kita masuk kepada sejarah ada tak sebut? Ada. Pernah berlaku. Nabi SAW siap bersabda. Nabi kata dalam satu peristiwa yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Nabi kata apa? Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Nak ceritanya Nabi dah pernah pesan. Kalau ada satu tempat berlaku ta'un. Ta'un ini orang Melayu pun panggil ta'un juga. Cuma nak kata Nabi pun pernah sebut perkataan ta'un. Kita tak kata COVID-19 itu sama dengan ta'un. Tapi dia punya ancaman, dia punya bahaya tu ada sedikit persamaan. Tapi yang paling penting ialah apakah sandaran ataupun asas yang Islam letak. Kalau ada satu tempat itu penyakit ta'un, Nabi kata jangan masuk, fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Dan kalaulah benda itu berlaku dekat tempat kamu jangan keluar. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah. Kalau kita pakai logik, ataupun setengah orang mungkin minta maaf kalau saya gunakan istilah terlebih beragama. Dia kata apa? Alah, dengan COVID pun takut. Dengan Allah tak takut. Contoh. Ataupun dia akan kata ayat-ayat seperti, alah, kalau mati-mati juga, kita redah je lah. Nak takut apa? Nak rentas negeri pun takut. Nak PKP bagai. Macam tak ada Allah kau ni. Saya cakap begini kenapa? Saya ingat lagi. Kita PKP mungkin sekitar 18 Mac kalau tak silap saya bermula PKP kalau tak silap. Tapi lebih kurang itulah. Kebetulan kita bercakap tentang COVID ni bukan masa tu. Adalah beberapa minggu, mungkin bulan sebelum tu. Sebab itu namanya pun COVID-19. Dia punya penyakit itu dikesan hujung 2019. Sebab tu ada 19. Tapi kita dah sebut benda tu Januari, Februari. Termasuklah Mac. Dan kita dah mula berbicara. Kebetulan
Di peringkat awal orang Malaysia semakin panik, mungkin Mac orang pakat nak beli kad kedai dan sebagainya, maka timbullah mula suara-suara nasihat daripada kita punya DG Kesihatan KKM sebut tentang jaga kebersihan, salam jangan apa semua. Maka timbul, saya ingat lagi masa tu kuliah maghrib pun on lagi. Maka saya berkuliah di satu tempat. Lepas sembahyang, masing-masing ada yang takut nak salam, ada yang salam. Sebab masa tu tidak ada sebarang guide lagi. Maka masa saya nak naik kuliah maghrib, ada seorang bagi tahu imam dia, Ustaz, tolong Ustaz bagi pandangan, kami di surau ini dah ada macam-macam pandangan. Masa tu. Ada kata nak salam, ada kata tak salam. Dan minta maaf lah, sekadar sebut, surau kami ni memang ramai orang daripada jemaah tabligh, disebut macam tu. So Ustaz tolong bagi cadangan macam pandangan Islam. Saya naik, saya bagi pandangan, saya kata kita macam mana pun secara asas kita tunggu apakah saranan daripada pihak berautoriti. Kita dalam Islam diajar macam mana pun kita kena put trust kepada pihak yang berautoriti. Itu asas dalam Islam. Regardless, kalau dapat kesihatan, kita percaya kepada doktor. Kalau bab agama, kita belajar percaya kepada para ulama. Kita letak macam tu asas. Jangan kita terikut dengan situasi semasa, semua orang rasa dia macam tahu semua benda. Itu cabaran sebenarnya. Termasuk dalam dunia akademik. Nak bagi pandangan, okey, tak ada masalah. Saya punya pandangan, okey, fine. Tapi bila bertindak, buat keputusan, tolong bagi kepada pihak yang berautoriti. Saya bagi contoh mudah lah, analogi petang-petang ni. Jarang orang forum pukul 3 petang ni. Tapi merai sahabat daripada Manchester ni, Old Trafford. Tapi bunyi Manchester City tu tak sedap nak dengar tu. Ginilah analogi saya bagi. Kalau bercakap tentang nak raya, kita masih Syawal. Saya rasa bersyukur, alhamdulillah hari ini orang masih boleh percaya kepada penyimpan Moh Besar Raja-Raja. Kita kenal dia pun tak sebenarnya, minta maaf lah sebab benda macam ni. Tapi dia kata setelah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja, maknanya yang tengok anak bulan tu berapa orang je sangat. Tapi kita percaya, kerja dia tengok anak bulan. Dan siapa tahu siapa yang tengok anak bulan? Kita pun tak tahu sebenarnya siapa tengok, berapa orang tengok. Tapi bila kata keputusan dia dah tengok, dia nampak, dia tak nampak, dia bagai tu apa bagai, kita percaya. Kita terus kata, okey esok raya. Regardless, rendang dah masak, belum baju raya dah siap sebelum, itu isu kedua. Tapi kita percaya kepada pihak berautoriti. Fa'idha syahidan minkum syahra falyasum. Bila nampak anak bulan puasa, kita ikut je. Tak nampak anak bulan, jangan puasa lagi. Raya pun sama. So macam tu juga dalam hal ini, saya suka didik diri saya dan sahabat-sahabat penonton pendengar, please put trust, bagi kepercayaan. Sebab tu bila hal ini, saya ingat Nabi pernah pesan dalam kes ta'un itu berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab. Umar pun bawa dia punya sahabat ataupun dia punya gerombolan nak pergi Syam. Syam ni kalau zaman sekarang berada di belah-belah Jordan sana. Jordan, Syria, Palestin, Lebanon. Itu Syam. Hari ini Syam. Maka bila sampai dekat persepadanan, kalau kita kata dah nak masuk Syam tu, dah dekat border dah. Tiba-tiba masa tu didatangi oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat lain, maknanya memang dah ada utusan lah. Umar dah hantar. Maka dia bagi tu dekat Umar bin Khattab. Saya bagi cadangan jangan masuk lah. Walhal masa tu Umar khalifah. Sangat berautoriti. Maka orang bagi pandangan. Umar dengar. Ini hebat. Orang kata macam mana? Bila dengar pandangan itu, rombongan Umar bin Khattab berbeza pandangan. Ada yang kata macam kita kata, alah masuk je lah, apa nak takut? Ta'un je kot. Contoh, bahasanya begitu. Yang satu lagi kata, kita dengarlah nasihat pakar orang yang memang di situ. Dia kata jangan masuk. Masih inilah keluar balik hadis tentang sabdaan Nabi SAW. Bila kamu nak masuk satu tempat, tiba-tiba tempat tu ada ta'un, Nabi kata, fala tadkhuluha, jangan masuk. Dan bila kamu ada kat tempat tu ada, jangan kamu keluar. Nak kata apa? Islam pun mengiktiraf, menerima konsep wabak, pandemik, perlu kita ambil langkah berjaga-jaga. Kita ada Tuhan, ya, kita ada Allah. Tetapi dalam hal ini suka saya tekankan, Islam meletak ada dua sunnah yang kita kena pegang. Satu sunnatullah, satu syariatullah. Sunnatullah apa? Kalau kita tak makan, kita lapar. Ini minta maaf, ni benda basic. Adakah kita akan kata, alah tak makan pun tak apa, Allah akan bagi kita makan? Betul, tak mustahil, tak pelik. Allah nak bagi kita makan, boleh. Kita tak makan pun kita boleh kenyang. Itu kuasa Allah. Tapi secara sunnatullah, kita kena makan. Syariatullah,
Nak makan kena jaga yang halal, haram. Jangan makan yang haram. Ataupun benda tu halal tapi mudarat, jangan makan. Makan batu, halal, makanlah batu. Tapi jangan secara sunatullah dan syariatullah kita makan makanan yang berkhasiat halalan tayyibah. Halal dan tayyib. Maka macam tu juga sudut kesihatan. Maka dari sudut itu bila Umar kata bincang-bincang, dia mesyuarat. Ni best. Islam memang menekankan soal mesyuarat. Sebab tu dalam soal COVID-19 kita patut berterima kasihlah kepada frontliners dan lebih-lebih lagi kepada pihak menteri-menteri. Sebenarnya untuk makluman sahabat-sahabat, makluman yang saya terima setiap pagi menteri-menteri yang berkaitan bermesyuarat dengan MKN untuk sentiasa update apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Termasuklah minta maaf kadang-kadang setengah orang. Yelah, bersuara bagi pandangan tak ada masalah. Bila nak sembahyang Jumaat, bila nak apa, bagus benda-benda macam tu. Kita concern. Tapi jangan melangkaui. Jangan buat ayat-ayat seperti Menteri Agama tak buat apa-apa seolah-olahnya. Menteri kita tak fikir, jangan. Saya rasa itu tidak adil. Mereka hari-hari berbincang, macam-macam SOP dibentangkan. Cuma ada yang dah diluluskan, mesyuarat belum benarkan. Maka saya teringat benda ni sebab teringat masa zaman Umar tu. Bila dah bincang mesyuarat, apa berlaku? Bila Umar bincang, akhirnya keputusan ialah kita jangan masuk. Maka datang soalan kepada Umar. Apa soalan kepada Umar? Adakah kau lari daripada takdir Allah? Athirru min qadarillah. Umar kena tanya, Umar, kau ni macam penakut je kalau bahasa kita lah. Macam lari dari takdir, dah sakit, masuk je lah, redah lah. Gitu bahasa mudah kita. Apa jawab Umar? Aku lari daripada takdir Allah min qadarillah ila qadarillah. Dua-dua takdir. Kita boleh nak cari sakit dan kita boleh nak cari jalan selamat. Maka Umar ajar kepada kita dalam konteks itu, Nabi dah pernah pesan, kalau ada dalam tu jangan masuk. Maka apa yang berlaku, Umar pun patah balik, tak jadi masuk. Sebab tu kalau kita kata tentang soal PKP dan sebagainya, ini satu keputusan yang bijaksana. Cuma for sure, kita semakin lama semakin matang. Macam Dr. Khairuddin sebut tadi, kita dalam proses pembelajaran. Maknanya, okey ada zon merah, ada zon kuning, ada zon hijau. Maka kita boleh buat perbincangan. Okey, dalam bab ini ni otoriti siapa? Okey, Sultan-Sultan dah benarkan semayang. Contoh saya sentuh dalam bab agama. Okey, kita follow dulu. Maka dalam hal ini mudah-mudahan insya-Allah saya buat kesimpulan untuk pusingan pertama ini. Mudah-mudahan kita ambil pendekatan semua ini adalah ujian peringatan daripada Allah. Jangan kita terus ambil sisi negatif. Ambil dulu sisi positif. Sebab saya yakin dan percaya banyak benda-benda positif yang sedang kita ambil. Khususnya dalam bulan Ramadan. Contoh tak lagi jauh lah Dr. Ramizi. Ana ni sendirilah. Kalau bulan Ramadan tu nak sembahyang kat surah Hijrah pun tak dapat. Sekejap pergi surau sana, masjid sini. Rumah pun tak sempat. Nak tadarus. Tengok Dr. Ramizi tiap-tiap malam tadarus. Jealous kot. Kan? Tapi Alhamdulillah Ana bersyukur dapat dengan anak-anak hari-hari. Pagi, petang, siang, malam. Siap dengan tadabur apa. Contohlah ni sekadar contoh. Seronok sangat-sangat. Benda yang tak pernah. Mungkin kita tak sedar. Contohlah Ana sendiri. Mulut celupa. Kita boleh sebut. Allah, tak best lah Ramadan tak dapat dengan anak. Tak dapat anak duduk asrama. Kan kita biasa sebut ayat macam tu. Kita tak sedar kita berdoa. Allah perkenankan ambil engkau, anak engkau. Nak tahfiz Ramizi, hafalkan sendiri anak engkau. Boleh tak habis? Contoh. Kan? Anak kita duduk dengan kita hari-hari. Rupanya banyak nikmat dan rahmat yang Allah bagi di sebalik tu. So kesimpulan yang Ana boleh berikan ialah, ya Alhamdulillah Allah Islam bagi asas guideline bagaimana kita berdepan dengan COVID, dan saya ambil pendekatan take it positively sebab mati itu pasti. Cuma bagaimana kita mengurus diri kita masa kita hidup. Sebab tu antara kesimpulan yang saya nak sebut sikit lah. Alang-alang ada Dr. Khairuddin kan. Dr. Khairuddin dia kan di sekolah agama. Form 1 sampai Form 3 semakel dengar kata. Form 4 sampai sekolah Islam. Nak tanya sikit orang Manchester. Dia boleh tak lagi bahasa Arab? Din. Kalau dalam bahasa Arab, kebersihan apa bahasa Arab? Alamak. Khairil, ada suara. Ana la alam ya Ustaz Nusair. Sahaja usik-usik petang-petang ni. Tahirah. Hebat orang UK speaking Arab. Man. Tak ada. Anda nak conclude macam ni Dr. Ramizi. Kita dalam Islam, bila saya sebut tentang COVID, antara asasnya adalah tentang kebersihan.
Perasan tak dalam Islam kita diajar tentang an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai daripada iman tau, bukan benda kecil, iman. Tapi perasan tak Dr. Ramizi orang yang suka ngaji kitab? Ni yang main tanya-tanya soalan. Perasan tak dalam bab ibadat, sebelum kita masuk bab solat, kita bincang bab apa dulu? Bab taharah, Ustaz. Taharah. Dia tak bincang bab nazafah. Ada tak beza antara nazafah dengan taharah? Basically sama, kebersihan. Tapi Islam bila cakap tentang cleanliness, minta maaf Dr. Khairuddin, cleanliness bukan saja kat luar. Cleanliness kita cakap tentang taharah, dia sampai ke dalam. Purification kata orang putih. Well, I was born in Scotland, okay? Okay, kita panggil dia penyucian. Penyucian dia sampai ke dalam. Sebab tu bagi saya tajuk ini sangat menarik. Kita bukan dalam Islam mencakap tentang kebersihan luar, tapi kebersihan akidah kita. Yakin kita dengan bantuan Allah, kita kena banyak bertaubat atas mungkin silap kita. Dan kita yakin akhirnya kita berusaha untuk COVID-19 ini diangkat, tapi semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. So, dalam kita bersyukur keadaan semakin baik di Malaysia, jangan berhenti berdoa, bermunajat, beristighfar, dan banyak-banyak kita sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nusri bin Haji Datuk Mahfuz di atas saya rasa merupakan satu tazkirah penyampaian kuliah yang baik sebenarnya. Saya rasa kalau kita letak Ustaz Nusri kat sini saja pun sebenarnya dah cukup sebenarnya. Dia dah boleh merangkumi semua. Sebab dia lah Ustaz kan yang biasanya tu. Tapi nak cerita sikit dengan Ustaz Nusri, saya sebenarnya bukan bidang civil engineering. Saya bidang electrical engineering Ustaz. Orang elektrik, orang elektrik. Tapi tak adalah berkemahiran dalam bidang agama, tapi adalah buatlah sedikit belajar ilmu agama dengan beberapa tuan guru sikit-sikit lah. Termasuk tuan guru saya juga adalah Al-Fadil Ustaz Nusri. Baik, saya nak pergi kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Cikgu Ilmi kita ni. Baik, Cikgu, macam ni Cikgu. Baik, bila tadi Ustaz Nusri pun ada bagi tahu bahawa penyakit ni merupakan satu wabak di dalam sejarahnya pun ada. Sayyidina Umar apabila nak masuk dekat dalam Syam, tapi tak boleh disebabkan oleh hasil mesyuarat pada waktu tu pada waktu tu bahawa nak keluar daripada takdir Allah pergi kepada takdir Allah yang lain. Maknanya tak nak terlibat dengan wabak langsung. Jadi maknanya PKP ni ada sunnahnya, ada sunnah para sahabat dan juga sunnah ikut Rasulullah SAW, ikut daripada hadis yang telah disampaikan. Dan nak tanya pada Cikgu Ilmi, bila kita buat PKP ni, maknanya dengan kurang pergerakan, tak boleh keluar, tak boleh masuk, kita nak rentas negara, mula-mula tu tak boleh rentas daerah, sekarang nak rentas negeri pun tak boleh. Tapi apa kesan dia terhadap masyarakat yang kita nampak sekarang ni? Orang kata duk masalah ekonomi, masalah tak boleh nak berniaga, masalah-masalah macam tu. Jadi nak minta Cikgu Ilmi ulas sikit berkenaan dengan dari sudut apa masalah yang dihadapi oleh rakyat terutamanya dan negara secara amnya. Silakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Ramzi, panel yang lain, alhamdulillah Ustaz Nusri dan juga Dr. Khairuddin. Itulah bercerita tentang ekonomi. First thing first, saya pun hari ini sebenarnya merentas negeri dengan kebenaran lah. So hari ini saya merentas negeri daripada Bangi ke Johor Bahru, ke Johor untuk urusan perniagaan. So dibenarkan dan bukan orang kata merentas negeri itu atas suka-suka. So daripada pagi tadi bergerak jam 7 pagi dan alhamdulillah sampai ke Johor. So hari ini saya berada sendirilah real life di syarikat Haji Mansur dan keluarga. Kami menjalankan perniagaan pertanian. So kau nampak dekat saya punya Facebook ni pun memang saya berada betul-betul dekat kelapa sawit. Ada kelapa sawit yang banyak tu tengah mengumpul-ngumpul lah. So ni merupakan rem kelapa sawit keluarga saya, diuruskan oleh ahli keluarga dan saya di sini hari ini menguruskan penghantaran barang, menghantar orang kata perniagaan yang melibatkan air lah. So saya merentas negeri dengan orang kata kebenaran dan menguruskan beberapa hal bisnes lah. Okay, baik. Bukan mengikut lah apa yang kita maklum,
bila PKP ni dilaksanakan oleh kerajaan sendiri pun tak ada pilihan. Sebab semakin lama wabak tu semakin teruk, so ada kawalan. Apa yang kerajaan buat, PKP dijalankan seawal Mac dan kerajaan sendiri mengakui bahawa mereka kerugian sebanyak 2.4 bilion lah. Ini untuk kerugian kerajaan saja, bukan individu. So kami ni yang peniaga-peniaga sure lah memang terkesan sangat-sangat. Ramai yang pengusaha-pengusaha sendiri yang terkesan tak boleh berniaga, tutup kedai. Okay, cuma kebetulan apa yang saya nampak, kerajaan memberikan banyak-banyak sangat bantuan. Yang pertamanya dari segi bantuan penangguhan bayaran. Memang merupakan satu, orang kata, high impact pada kami sebab kami tak perlu bayar banyak hutang lah. Contohnya bukanlah hutang bisnes, tapi mungkin hutang kenderaan. Sebab melibatkan orang kata kos lah. So bila kita kurangkan kita punya cost overhead, kita terpaksa sales tak ada. Sure, bila tutup kedai memang orang kata langsung tak ada jualan, dan jualan tu tak berlaku, maka tidak ada kutipan lah. So apa yang berlaku adalah kita kena bayar sewa kedai, kita kena bayar gaji pekerja, dan kerajaan banyak bantu kita lah dari segi banyak bantuan majikan dan sebagainya. Cuma apa yang saya nampak, kerajaan pun ada limitation juga, dan bukan semua orang kata layak, yang depends pada kewangan syarikat lah. Apa yang saya nampak adalah totally ekonomi, bukan kata lumpuh, terkesan sangat-sangat. Bukan saja kerajaan kehilangan 2.4 bilion sehari, malah individu sendiri yang berniaga memang mengalami satu, orang kata, cabaran-cabaran yang sangat hebat lah. Cuma depends pada individu tersebut juga atau masyarakat. So mungkin kalau secara logiknya mereka mengubah, orang kata, strategi, ubah dia punya cara berniaga, ubah model bisnes, insyaAllah mereka boleh survive. Dan saya sendiri, kalau ikutkan, saya ada pusat tuition center lah, pusat tuition yang mana totally pelajar diberhentikan lah sebab kita tak mampu nak, bukan tak mampu, kita tak boleh nak menguruskan perniagaan tersebut sebab ada larangan PKP. So pelajar tak digunakan ke tuition, dan saya memang memhentikan pelajar, bukan belajar, memhentikan operasi, tetapi perniagaan saya berjalan seperti biasalah. Maksudnya tak buat kelas offline. Mungkin saya akan mengambil masa 2 ke 3 bulan, mungkin sampai bulan 10, untuk pastikan ianya benar-benar stabil ataupun selamat. Tetapi kami menjalankan, orang kata, menjalankan bisnes secara online. Maknanya kelas yang kami buat sepanjang PKP, sama ada pagi atau petang, kami buat secara online. Cikgu macam mana online tu? Kami buat kelas online lah, di Zoom, kami buat kelas di Webex, kami buat kelas di Google Meet, dan alhamdulillah walaupun ianya berlaku secara online, jualan kami sendiri tidak berimpact lah. Tetapi model bisnes ini bukan semua sesuai. Contohnya Taska anak-anak yang memang 5-6 tahun tak sesuai juga online. So macam saya dan juga tim, pelajar kami lebih kurang dalam range tahun 5 hingga tahun 6 lah, dan form 4 dan form 5, maka ini sangat sesuai untuk ditukarkan daripada offline kepada online. Okay, tetapi mengambil kira keseluruhannya, saya boleh katakan bahawa ramai yang terkesan. Kalau tengok Harian Metro bertarikh April, mereka sendiri mengatakan bahawa lebih 90% peniaga memang totally down, mereka tak boleh nak survive sebab isu dia jualan. Dan baru-baru ni kalau kita tengok Asia sendiri, mereka memberhentikanlah lebih 300 pekerja, dan impact yang paling hebat adalah pada pelancongan dan juga penerbangan lah. Okay, so wow, memang sangat-sangat bukan kesian, memang sangat-sangat orang kata tak ada pilihan. Saya sebagai majikan pun, kalau dah tak ada bisnes, kita cuba nak selamatkan semua orang. Tapi kalau dah tak mampu nak orang kata survive, maka saya terpaksa buang pekerja saya. Tapi alhamdulillah, sepanjang saya menjalankan perniagaan saya dalam tempoh PKP ini, saya tukar semua model bisnes saya daripada online ke offline. Macam pertanian di kampung, alhamdulillah tak memberi impact. Kami kerja macam biasa. Hari ini pun ada orang hantar kelapa sawit macam biasa. Pertanian tak memberi impact sebab ini merupakan nadi utama negara lah. Okay, so secara puratannya saya boleh katakan bahawa ekonomi kita sangat-sangat terkesan. Individu kita juga terkesan yang berniaga. Bukan saja yang berniaga,
yang bekerja sendiri, yang mana makan gaji dengan company-company yang buat bisnes. Mereka juga terkesan, ada yang mungkin dibuang kerja. So ada juga yang memang terpaksa dibuang kerja dan mereka tidak ada kerja sekarang. Hanya mengharapkan bantuan kerajaan, tetapi sampai bila kita nak duduk diam, so saya cadangkan kena plan something yang memberikan impact dari segi pendapatan lah. Saya rasa itu untuk round pertama. Tuan Moderator Dr. Ramizi, so mungkin saya dah menjawab isu-isu tu. Cuma saya secara praktikalnya, sebab saya buat bisnes, saya secara praktikalnya memang saya mewakili kawan-kawan saya yang membuat perusahaan tuition, membuat perusahaan taska, membuat perniagaan-perniagaan spa, rawatan-rawatan urut-urut dan sebagainya, atau urut-urut macam tu, urut-urut yang ikut syarak. Mereka juga sangat-sangat terkesan lah. Yang paling terkesan sekali rambut. So tengoklah rambut pun dah. Saya kebetulan wife saya boleh menggunting rambut. Itu pun tengok YouTube lah kan. So alhamdulillah mereka wife boleh gunting rambut. So okey lah, tapi ramai kawan-kawan saya yang memang rambut pun tak teratur sebab kita tak boleh menggunting rambut. Then saya rasa itu sajalah saya punya perkongsian dari sudut ekonomi. Cuma kita harapkan mungkin ikutkan plan 9 Jun akan tamat PKPB. Saya dapat juga info yang mengatakan bahawa mungkin akan dibukalah banyak lagi sektor ekonomi, dan kita sebagai peniaga mengharapkan kita buka seawal mungkin dengan SOP yang sangat ketat. So insyaAllah mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Kawan-kawan kita yang berniaga boleh survive, yang tak ada kerja ada kerja, dan ekonomi kita berjalan seperti biasa. Baik. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ilmi di atas penjelasan apa yang sebenarnya berlaku dan masalah terutamanya ekonomi lah. Yang kalau kepada peniaga dan juga kepada penduduk Malaysia secara khususnya. Tapi mungkin orang macam saya ni pegawai kerajaan, orang yang bekerja dengan universiti, jadi tak nampaklah sangat terkesan tu. Tapi kepada peniaga memang seperti yang dijelaskan oleh Cikgu Ilmi tadi, memang sangat-sangat terkesan. Baik, saya nak berikan sedikit penjelasan sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di luar sana, yang berada secara live, sama ada di dalam StreamYard chat ini ataupun berada di live Facebook. Tuan-tuan sekiranya nak menanyakan sebarang bentuk soalan, sekiranya nak menanyakan sebarang bentuk permasalahan, boleh diutarakan kepada mana-mana panel dan saya akan pilih soalan-soalan yang saya akan utarakan kemudian lah. Boleh type di live chat, live komen di StreamYard ni ataupun di live Facebook. Baik, untuk pusingan kedua ni saya nak pergi kepada Al-Fadil Ustaz Nusi. Boleh Ustaz ya? Ustaz, nak tanya sedikit Ustaz. Baik, pasca dikatakan pasca PKP ni akan ada norma-norma baru. Ustaz ya? Pasca PKP ni akan ada norma-norma baru. Contohnya, sebab kita pun dah mula dah, contohnya macam kalau dalam di surau dan di masjid-masjid hanya dibenarkan 3 orang saja, iaitu imam, siak dan juga bilal. Itu pun jarak paling dekat pun 1 meter. Jarak paling dekat pun 1 meter. Jadi nak tanya pada Ustaz, macam mana dari sudut ibadah kita dengan norma baru, agak-agak macam mana akan berlakunya untuk sembahyang Jumaat nanti? Sebab sembahyang raya itu memang dah tak boleh dah kan, tapi kita nak tanya dari sudut agama, macam mana agama melihat dengan agak-agaknya lah norma-norma baru yang bakal kita laksanakan ni. Dipersilakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih moderator Dr. Ramizi, sahabat-sahabat ahli panel Dr. Khairul dan Cikgu Ilmi. Okey, berkaitan dengan new norms, norma-norma baru, khususnya dalam beribadat. Okay, Alhamdulillah, Allah uji kita dalam suasana COVID-19 ini dalam keadaan yang boleh kita katakan secara yang terkawal, dan respon daripada masyarakat Malaysia nampaknya Alhamdulillah, kita walaupun ada sedikit-sedikitlah pelanggaran dari sudut SOP-nya, tetapi secara umum Alhamdulillah masyarakat Malaysia ni masyarakat yang kita ada masih lagi sopan santun, menghormati pandangan dan sebagainya. Sebab tu setakat ni Alhamdulillah suasana masih dalam keadaan terkawal. Syukur sangat-sangat. Kita harap mudah-mudahan bukan setakat macam ini tapi lebih baik lagi mudah-mudahan. Okey. Maka begitu juga dalam soal ibadat.
Sebab tu antara yang kita kedengaran bila bercakap soal melanggar SOP ni adalah ahli ibadat juga. Orang yang semayang, dia pergi masjid. Orang dah kata 3 orang, dia pergi 11 orang contoh. Maka tu yang akhirnya kena tangkap. Dan bab ni bagi saya lah, orang tangkap bukan tangkap sebab orang semayang. Semayang tu tak salah, tapi langgar PKP tu yang, SOP tu yang salah. Maka bila cakap tentang soal ni, saya rasa asas, kita ambil asas dulu, foundation dia. Saya cuba nak kias dengan satu hadis Nabi SAW dalam soal ibadat orang sakit sebagai contoh. Saya teringat hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Dalam hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Apabila seseorang itu sakit atau bermusafir, tertulis baginya pahala sama macam orang yang buat amal itu, ibadat itu dalam keadaan dia sihat. Dia berkeadaan mukim, maknanya bukan musafir. Contoh macam ni lah. Orang sakit ada tertentu atau orang musafir. Kita mudah-mudahan bila masjid buka, surau buka, kita pergi masjid 5 waktu. Bayangkan sahabat-sahabat, 5 kali pergi langkah, 5 kali balik langkah jalan kakinya. Semayang berjemaah pula, duduk saf pertama. Cuba banding dengan orang yang bermusafir. Contoh, Dr. Ramizi bermusafir pergi ke Sabak Bernam, cukup. Boleh dah nak jamak qasar. Alamak, 4 rakaat dah tinggal 2. Lepas tu pergi masjid, katalah masjid juga dia jamak. Berapa waktu dah tinggal? 3. Tak samalah dengan pahala orang yang sembahyang 5 waktu tadi. Nanti akan timbul perasaan, aku tak nak jamak lah, aku tak nak qasar lah, aku tak nak musafir lah, aku nak duduk rumah lah. Sahabat-sahabat, agama ini, minta maaf sebut, bukan duduk dalam masjid saja. Agama ini bergerak, mereka kata. Cuma sebagai kita kata pendorong, kita bagi motivasi daripada Allah, Nabi pesan tadi apa? Sama pahala dia. Cuma benda ini ditambah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bila mensyarahkan kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari dengan kitabnya Fathul Bari, dia kata pahala itu dapat bagi orang yang memang rutin melazimi pergi masjid. Makna kata gini, contoh Dr. Ramizi hari-hari memang sembahyang 5 waktu kat masjid, kat surau kita. Tiba-tiba berlaku dia nak balik kampung atau ambil anak dia dekat asrama berbagai, dia jamak. Tiba isteri kata, "Bang, jom jamak." Dr. Ramizi kata, "Tak nak lah, nanti rugi, kita boleh 5 waktu." Dalam konteks ini, berdasarkan hadis tadi, ulama sepakat pahala tak berkurang. Walaupun amal kita berkurang. Maka begitulah juga kalau kita boleh faham dalam konteks suasana yang sedang kita alami hari ini, COVID-19. Allah Ustaz, dah 11 minggu, 12 minggu saya tak sembahyang Jumaat contohnya. Dalam hal ini antara benda yang kita, nombor 1 for sure semua kita doakan, ya Allah cepat-cepatlah buka masjid. Ada masjid buka, tapi Masjid Badan Seri Putra tak buka juga. Kita doa. Lepas tu kita doa. Kalaulah kata limited sangat, kita doa mudah-mudahan diperkenankan oleh Tuanku. Mana tahu surau pun boleh nak sembahyang Jumaat, kita katakan. Cuba ingat dalam hal ini kita balik kepada hukum, bukan sentimen, bukan emosi. Kalau emosi kita nak buka semua. Apalah ni Islam ke apa ni tutup masjid. Sentimen. Tapi atas nama ilmu, kenapa masjid buka? Kenapa ada yang tutup, ada buka? At least dari sudut fardu kifayah settle. Kenapa? Contoh di Selangor kita buka masjid. Surau pun buka sembahyang 5 waktu. Kalau nak kira hukum betul-betul minta maaf saya sebut, sembahyang 5 waktu pun buka masjid je lah. Surau tak payah buka pun tak apa. Tapi kita faham bagaimana harapan paling tak dapat. Dapat mula 3 orang. Kenapa 3 orang? Sembahyang Jumaat. Sahabat-sahabat mungkin akan tanya, alamak, norma baru ni pelik. Kita rasa belajar dulu sembahyang Jumaat, mazhab Syafi'i paling kurang 40. Ini ada 3, ada 12. Semua itu kita bincangkan dalam MKI. MKI ni kira macam Majlis Mesyuarat Jawatankuasa Agama di peringkat level tertinggi lah. Semua mufti-mufti terlibat setiap negeri apa bagai bincang. Berapa kali bincang, nak berapa orang, nak 40. MKN tengok dari sudut numbers apa, reduce 12, 11.
Lepas tu sampai 3, okeylah minimum 3. Semua tu dibincang dan bukan bincang secara akal semata-mata, tapi dengan datangkan nas-nas dalil. Sebab tu kita bersyukur alhamdulillah dapat pula Menteri Agama yang kita kata tak ada kot dalam sejarah negara kita kot bekas mufti jadi Menteri Agama. Sangat memudahkan. Kita pun trust, percaya. Cuba kalau Menteri Agamanya pun tak berapa nak kuat agama, mungkin pemikirannya longgar dan sebagainya, alhamdulillah dapat Dr. Zulbakri sangat-sangat membantu. Kita pun yakin. Sebab tu pada hal ni kita tengok diorang bincang, Masya Allah, 3 minimum, lepas tu 12. Lepas tu untuk wilayah ditambahkan pula jadi 30. Sekarang negeri-negeri pula tengok suasana yang mana hijau, semua diambil kira. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat positif bila nampak agama kita benar-benar hidup. Dia tidak statik dalam buku saja. Dia bermain dengan situasi semasa. Maksud saya bermain itu adalah hidup. Kita bincang, ini hijau, ni kuning. Macam semalam nak sembahyang Jumaat. Nak sembahyang macam biasa. Tiba baru announce kuning hari Khamis ataupun Rabu. Tutup, tak boleh nak sembahyang Jumaat. Tu benda-benda yang menyebabkan orang tengok agama ni hidup dan kita alert dengan perkembangan semasa. Sebab itu dalam hal ini contohlah akan timbul juga soalan. Ustaz, Nabi tak pernah pun sembahyang jarak 1 meter ke 2 meter. Mula-mula susah juga nak explain benda ni. Sekali tengok Masjid Nabawi buka pun, sembahyang pun jarak-jarak. Sebab kita lah selama ni jadi imam. Istawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis solah. Lurus dapatkan saf. Kita selalu sebut. Bahu bertemu bahu, tumit bertemu tumit. Walaupun sebenarnya selama ni susah juga nak bertemu bahu, nak bertemu tumit. Rapat-rapat dah, tapi tak rapat sangat-sangat pun. Tapi bila COVID ni, alamak jaraknya bukan rapat, jauh lagi. Orang macam saya akan muhasabah. Lah, dulu suruh rapat pun kita kadang-kadang tak rapat mana. Segan-segan nak laga bahu. Nah, Allah bagi COVID, alamak kena jarak dah 1 meter, 2 meter bagai. Alhamdulillah semua ini dibahas, dibincangkan. Dan ini antara bendanya. Termasuklah tadi yang saya sebut tentang nak salam. Nak kira kita kan orang Melayu pula lepas main tu siap salam buat satu pusingan. Ada masa dia akan salam bagai. Cuma bagi saya, kita pun faham. Bukan tak nak salam. Bukan tak salam tu tak sayang. Sebab bagi saya, yang lebih mahal selain daripada berjabat tangan adalah kita beri doa. Assalamualaikum. Yang tu tak payah. Salam tangan pun tak berjabat tangan. Tapi kita doakan. Yang akhirnya, Assalamualaikum itu, salam itu, kita hidupkan betul-betul. Kita doa semua orang selamat. Janganlah pula bila dah tak beli salam, kita tak bagi salam. Kita duk main hai-hai bye-bye je, tak jadi. Maka begitulah seterusnya, bagaimana kita diuji baru ini, sembahyang raya. Berapa ramai yang sembahyang, berapa yang tak sembahyang. Again, kita jangan pula hukum, ni apa punya bangsa tak sembahyang raya. Ingat balik hukum sembahyang raya tu apa. Dan dari sudut Korea kita, alhamdulillah ada wakil lah tempat sembahyang dan sebagainya. Maka kita yang sembahyang, alhamdulillah. Itu pun timbullah isu tongkat tak tongkat. Menarik, timbul perbincangan lagi. Apa dia? Tongkat ni wajib tak sebenarnya? Maka ada dia orang tanya, Ustaz itu tongkat pegang apa? Contoh saya jawab, saya tak pegang tongkat. Tak percaya tanya anak isteri saya. Saya tak pegang tongkat, tapi saya sembahyang, saya bagi khutbah dan sebagainya. Ustaz, sah ke? Sebenarnya tak pegang tongkat pun sah, tapi pegang bagus. Tak ada masalah. Akhirnya kita makin berlapang dada. Sebab bagusnya orang Melayu ataupun orang Islam di Malaysia ini, kita detail up everything. Satu-satu kita bincang. Cuma janganlah pula tiba-tiba benda-benda yang detail itu menjadi sebab untuk kita bertelagah. Sebaliknya, kita makin berilmu dan saya yakin percaya masyarakat yang lebih berilmu dia akan matang. Dia boleh berbeza pandangan pada batas-batasnya. Bukanlah pula terus macam tak ada batas pula nak berbeza pandangan. Kita berbeza pandangan tapi bila masing-masing ada hujah, ada dalil, kita boleh berlapang dada. Yang penting tujuan ibadat itu jangan sekali-kali ditinggalkan. Maka insya-Allah saya yakin kita terus dalam proses pembelajaran ini dan kita akan sentiasa melihat perkembangan isu-isu semasa ini berdasarkan kepada dalil-dalil dan perbincangan para alim ulama. Mudah-mudahan insya-Allah khususnya kita di Surah Hijrah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita minta tolong Allah, Allah angkat wabak ini. Nombor 1 kata Allah apa? Bis-sabri, sabar nombor 1. Bukan terus doa, sabar dulu. Kedua, solat. Jangan tinggal solat bila nak minta tolong Allah. Dan ingat apa maksud as-solat? As-salatu bermakna ad-du'a. Sabar dulu. Itu kunci kejayaan. Sebab tu sabar dulu dengan PKP, sabar dulu dengan ujian ini.
Dan saya pun sebenarnya terasa juga macam Cikgu Ilmi, kita duduk line training, bisnes apa sebagainya, sangat terkesan. Zero training. Training tak ada. Kalau nak buat, kenalah kreatif, buat cara online dan sebagainya. Cuma bab-bab ibadat ni kita sangat-sangat mengharap, mudah-mudahan khususnya kita ahli Qaryah Surah Hijrah, kita berpegang kepada ilmu dan paling-paling tidak kita akan sama-sama memasjidkan rumah kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Nusfi di atas pengisian. Maknanya nak ceritanya dekat sini, apa yang saya faham daripada penerangan Ustaz Nusfi, bahawa Islam syariah itu luas. Itu sebab dinamakan fiqh, perlukan kepada pemahaman dan kefahaman yang baik. Jadi saya nak berbalik kepada persoalan ekonomi lah semula. Ya, persoalan ekonomi. Saya nak pergi kepada Cikgu Nurul Ilmi kita. Baik, tadi cikgu kata ada buat sedikit transformasi berkenaan dengan ialah perniagaan yang cikgu buat sekarang ni bersama dengan keluarga dan juga perniagaan yang dilakukan secara bersendirian itu dengan mengajar secara online dan bagaimana. Baik, dan cikgu Ilmi pun tadi ada sebut sekarang ni baru-baru ini lebih kurang 300 pekerja Asia telah diberhentikan. Betul ya cikgu ya? Jadi nak minta pada pandangan pada Cikgu Ilmi, macam mana rakyat Malaysia ni dalam masa pasca COVID ataupun sekarang ni, macam mana mereka nak buka bisnes baru, apa peluang, bagaimana caranya, ialah apa-apa sahaja supaya income kita ini akan sentiasa ada. Jadi dipersilakan kepada Cikgu Ilmi. Okey, baik. Macam ni, insyaAllah sebenarnya isu-isu yang dibuang kerja ni saya rasa isu yang paling berat lah bagi kita, dan kerjaan sendiri pun ada banyak intensif yang semalam diumumkan, intensif untuk bantu mereka mendapatkan sikit dana lah. Tetapi bagi saya itu adalah bersifat sementara. So kita sebagai orang yang dibuang kerja, so kena usaha lah untuk kita survive. Saya dengar juga ada kawan saya cerita seorang pilot yang telah dibuang kerja sekarang tengah buat Grab. Dan bagi saya isu ni adalah isu sementara, dan mungkin yang paling utama sekali bila kita downgrade kerja, dulu mungkin kita engineer, dulu kita mungkin pilot, dan sekarang kita terpaksa bekerja sebagai grabber atau sebagainya. So yang paling penting jangan rasa malu, sebab ini adalah ujian yang paling besar bagi kita dan yang paling penting kita boleh survive. Saya sendiri dulu ada seorang pensyarah, baik, dan saya mengambil keputusan untuk saya buat bisnes secara full time, dan tak sangka pun sebenarnya tiba-tiba dalam tempoh 3 bulan saya full time diuji dengan ekonomi yang teruk, bukan ekonomi yang teruk, diuji dengan PKP. So saya tak boleh nak menjalani bisnes dengan baik. So adakah saya terus down, adakah saya terus orang kata kecewa dengan apa orang kata keputusan saya buat? Saya perlu bangkit. So apa yang saya buat, walaupun orang kata dalam tempoh PKP memang saya terus tukar kita punya model bisnes, saya tukar dengan macam-macam bisnes. Alhamdulillah tak ada beza. Maksudnya kalau dulu sales dulu dengan sales sekarang ni pun tak ada pengurangan, tetapi orang kata tidak berimpact kepada kita punya survival hidup lah, insyaAllah. Okay, baik. So kita tengok juga apabila norma baru dijalankan, apabila PKP ini dijalankan pada bulan Mac, apa yang saya nampak, Shopee, Lazada, orang kata mereka punya impact sales meningkat-ningkat. Okay, orang yang berada di rumah, Allah, order Fama, order nenas, order sayur, semua order secara online. Wang saya sendiri kat rumah pun nak beli bawang, bukannya banyak sangat pun, sekilo kot, tapi mereka boleh membeli secara online. Ada yang sangat beratur di CS, di pasar raya, dan mereka membeli secara online. Bukan saja bawang, malah apa sahaja orang kata produk, orang kata walaupun sekecil-kecil alam lah, sekecil-kecil produk, mereka membeli secara online. Cuma kita sebagai pengguna menggunakan platform online lah. Cuma kita ni sebagai orang yang nak cari peluang berniaga. So macam mana kita nak berniaga secara online? Orang kata niaga je online senang, tetapi sebenarnya bila kita berada dalam range atau peniaga yang tersebut, contoh saya pergi ke pasar malam, bagaimana saya nak transform bisnes burger saya kepada online? Bagaimana saya nak transform saya punya benjo saya, air balang saya kepada online? Sure, tak boleh. Okay, mungkin pada awal tak logik lah nak buat online, tetapi bila kita dah masuk kepada norma baru, sebenarnya tak ada masalah. Sekarang ni bukannya online tu platform hanya online. Maksudnya saya boleh jual saya punya air balang, saya punya burger dengan cara platform tersebut, order online, guna WhatsApp group, guna Telegram group, gunakan Facebook ads, gunakan Facebook page dan sebagainya. So maknanya platform tersebut digunakan
Cikgu Ilmi? Cikgu Ilmi? Oh, nampaknya ada sedikit gangguan pada Cikgu Ilmi. Sekejap ya, kita cuba hubungi semula Cikgu Ilmi. Minta kepada juru teknikal kita, Saudara Khairil, untuk menghubungi Cikgu Ilmi. Baik, okey, nampaknya Cikgu Ilmi, okey Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Minta maaf Okey, Cikgu. Okey. Okey, so minta maaf saya. Okey, kita minta maaf. Line terputus. Okey. Waalaikumsalam. Dengar. Silakan Cikgu, silakan. Okey, baik. Saya terpaksa tukar daripada laptop. Bersambung kah? Silakan. Okey, baik. So platform yang kita gunakan tadi, sure lah kita menggunakan platform online. Yang mana kita nak order makanan ke, kita nak order apa-apa sahaja pun menggunakan totally platform online. So apa yang saya nampak kat sini adalah platform tersebut kita boleh gunakan untuk kita survive lah. So usahawan-usahawan yang mana tengah survive sekarang ni bukan terpaksa tetapi perlu mencari alternatif yang baru untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Okey, baik. Saya rasa dari sudut orang kata idea dan pandangan, saya memang memberi galakanlah kepada peniaga menggunakan totally online, dan kepada mana-mana individu yang telah dibuang kerja, kita akan mulakan langkah pertama dengan berniaga lah. Ada orang kata berniaga ni boleh ke survive? Berniaga ni boleh mudah ke berniaga ni? Sebenarnya dia bukan perkara yang mudah, tetapi kalau kita ada jalan, kita belajar, kita langkah demi langkah, insya-Allah kita ada guru yang kembali bantu kita dan guide kita. InsyaAllah saya percaya kita boleh berjaya dalam apa jua bisnes, insyaAllah. Baik, terima kasih so, kepada mungkin Tuan Merta, itu saja mungkin yang boleh saya kongsikan dari sudut bagaimana kita nak survive dengan cara platform online. Dan untuk untuk individu-individu yang nak mula berniaga, saya rasa banyak saja produk-produk yang boleh kita mula. Mungkin dengan ejen, mungkin dengan menjadi stokis, tiba invest 10,000, jangan terus invest berpuluh ribu untuk bisnes sebab kita nak mula. Baik. Thank you, Dr. Namizi. Baik, terima kasih kepada Cikgu Limi. Mudah-mudahan saranan dengan mulakan perniagaan secara kecil-kecilan, jangan terus jang pada puluhan ribu, betul ya Cikgu ya? Kita mula dengan kecil-kecilan dahulu. InsyaAllah mudah dengan step yang kecil tu kita akan pergi kepada step yang lebih baik pada masa akan datang. Baik, saya nak kembali kepada isu COVID-19 secara khususnya. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Hairudin kita yang sekarang ni berada di Manchester. Baik, saya nak tanya pada Dr. Hairudin lah ya. Baik, saya pernah melihat ada data yang terkini, kalau tak silap saya, di data daripada Iran. Ya, data daripada Iran. Iran dia dah ada second wave. Ya, dia dah naik dalam 20,000 macam tu, dia dah turun sampai 12,000, tiba-tiba dia naik semula. Kan? Tiba-tiba dia naik semula. Sekarang ni dia makin menaik seolah-olah macam tak mau turun. Jadi nak tanya pada Dr. Hairudin, apa langkah-langkah yang sepatutnya, kalau boleh kita tak naklah ada second wave ni. Ya, kita tak nak, sebab saya ada juga baca satu jurnal daripada Lancet kalau tak silap saya. Jurnal daripada Lancet, tak tengok dia punya tajuk dia bagaimana. Tapi dia kata COVID-19 ni kalau ikut daripada model yang dia buat, dia guna SIR ataupun SEIR model tu, dia boleh mencecah sehingga 2024. Begitu. Sebab dia bandingkan dengan SARS, macam Dr. Hairudin kata, bandingkan dengan MERS, dia bandingkan dengan apa lagi ya? Yang lain-lain lah, COVID yang lain tu kan, COV yang lain tu. Jadi nak tanya pada Dr. Hairudin, apa langkah-langkahnya supaya kita tak ada second wave, third wave ataupun fourth wave? Dipersilakan Dr.
Dr. Rudin, Muslim. tak dengar. Okey. Dengar ya? Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Hazimi dan seterusnya sahabat saya Ustaz Nusri dan Cikgu Ilmi. Pertamanya sebelum saya meneruskan mengenai pesanan nasihat untuk avoid the second wave, saya ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia. Bagi saya adalah saya berbangga menjadi rakyat Malaysia. Saya melihat cara kerajaan Malaysia menangani wabak COVID-19, di mana PKP yang telah diadakan di seluruh negara telah mencapai matlamat untuk mengurangkan kes kematian dan kes jangkitan COVID-19. Saya berbangga kerana kita mempunyai pengarah kesihatan yang terbaik, Dr. Nur Hisham. Dan saya juga berbangga kerana rakyat Malaysia ni jenis yang orang Melayu, orang Malaysia ni jenis yang bila dia dengar tu dia taat. Sami'na wa ata'na. Betul tak Ustaz Nusri? Saya punya bahasa Arab. Dah lama tak cakap bahasa Arab ni. Jadi nak ceritanya nak compare lah antara PKP di Malaysia dan PKP di United Kingdom. Di mana PKP di Malaysia ni saya tengok agak strict dengan polis, askar di jalan memastikan supaya tak ada yang melanggar peraturan SOP sebagainya. Dan di UK ni dia bagi nasihat tapi dia tak ada kata meletakkan polis-polis di jalan-jalan untuk inilah memastikan rakyat-rakyat UK ni mengikut arahan nasihat daripada kerajaan. Jadi kita dapat bandingkan outcome daripada PKP di Malaysia dengan, we call it here lockdown dekat UK, dekat 3 bulan lah, dekat ni kat orang kat sini tak kerja. Kes di Malaysia, kematian saya rasa zero kot in the last 1 week, tak ada kematian. Cuma semalam seorang, tapi negligible lah. Dekat sini walaupun sudah kita dah lockdown selama 3 bulan, semalam angka kematian di UK mencecah 300 lebih. Jadi kita tengok daripada PKP itu sendiri, keberkesanan kalau kita mengikut secara yang disarankan oleh kerajaan, kita dapat mengurangkan jumlah kematian dan jumlah jangkitan. Jadi sekarang ni kita nak fokuskan kejayaan kerajaan Malaysia untuk mengurangkan kes kematian dan kes jangkitan ke tahap yang terbaik, dan semoga usaha ni tidak menjadi satu kata sia-sia, kerana kita punya mungkin selepas PKP ni dimansuhkan, kita ambil sambil lewa, kita tidak berjaga-jaga, dan ini akan menyebabkan second wave. Seperti di Iran, bila kesnya turun, bilanya orang ni rasanya dia dah selamat, dah tak ada apa yang mungkin berlaku lagi, dah semuanya okey, kita put our shield down, kita dari segi kepastian bahawa kita kita tidak menjaga diri kita dan menjaga orang sekeliling kita, masyarakat kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jika itu kembali semula, penularan itu kembali semula, kita tak ambil langkah berjaga-jaga. Bila benda ni menular kembali, nak contain tu punyalah susah, kan? Seperti yang tuan-tuan puan-puan tahu, 3 bulan dah PKP ni. Orang dah naik bosan duduk kat rumah, nak berjalan pun susah. Jadi kalau dapat second wave ni, kalau nak kena buat PKP 3 bulan lagi, saya rasa ramai tak tahan kot. Dengan ekonominya, dengan nak dapatnya, nak bekerjanya, dengan masalah betul tekanan mental duduk di dalam rumah selama 3 bulan. Dan saya ini akan menyebabkan masalah yang kita akan hadapi pada masa yang akan datang. Jadi pertamanya saya rasa untuk
avoid kita untuk menahan daripada untuk avoid daripada kita mendapat second wave ni, pertamanya kita mesti ada rasa responsibility to ourselves, pada diri sendiri dulu, and then pada masyarakat sekeliling. Okay, jadi saya nak kata untuk pada diri sendiri, contohnya pembasuhan tangan setiap kali kita nak buat something, nak sentuh makanan, nak sentuh muka, nak buat apa-apa pun, kenalah basuh tangan sekerap yang mungkin, basuh dengan sabun, kan, basuh dalam masa 20 saat, itu recommendation 20 saat basuh. Kadang-kadang kita basuh tangan sekejap kan, 4-5 saat habis. Tapi recommendation basuh dengan sabun selama 20 saat, dan cara pembasuhan itu pun kena berkualiti. Bukan kita 20 saat ni kita basuhnya tapi acuh tak acuh pun tak jadi juga. Kualiti pembasuhan tangan itu pun kena ni. Kita kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak basuh tangan tu, boleh pergi YouTube, tengok macam mana cara terbaik untuk membasuh tangan kita. Okay. Dan saya kata ini tanggungjawab pada diri sendiri ni, dan tanggungjawab pada masyarakat. Contohnya, saya kata contoh kalau kita akan datang ni, akan pada masyarakat dalam masa beberapa bulan, kita tiba-tiba kita terasa demam-demam, tak sihat. Kita tak tahu sama ada ini COVID balik ke tak COVID balik. Sebaiknya duduk di rumah selama 1 minggu. Tapi ini masalah sekarang ni, bila kita ada masalah simptom macam ni, dan masalah ekonomi juga, kan. Kita kata kalau tak kerja, duit tak masuk. Tapi nak kena kerja juga, tapi tak sihat. Kita keluar je lah kerja, kan. Dan sedar tak sedar, kita infect orang lain juga. Saya bagi contoh di sini lah. Di sini terdapat rumah orang tua-tua di sini waktu dalam 2 bulan yang lepas. Jadi yang kerja di rumah orang tua-tua ni ialah datangnya orang ni kebanyakan orang Afrika yang jadi inilah carer. Dia ni tak sihat, tapi dia tak tahu dia ni ada COVID. Jadi bila dia kerja di rumah orang tua-tua, dia pergi setiap bilik, tolong kemaskan katil ke, tolong bagi makan minum. 50% daripada residen orang tua ni kena COVID dan mati. Disebabkan oleh tidak bertanggungjawab. Cuma dia rasa tak sihat tapi dia tak pergi check, tak pergi test untuk COVID. Jadi sini saya nak bagi nasihat kepada sesiapa dalam masa beberapa bulan akan datang. Rasa tak berapa sihat, rasa batuk-batuk, demam, kalau boleh duduklah seminggu di rumah untuk semua simptom tu reda dan kita boleh kembali bekerja. Dan saya tahu semua sudah maklum tentang social distancing 2 meter. Seperti Ustaz Nuzri kata, sedangkan di masjid pun kita sembahyang pun social distancing. Pentingnya social distancing sebab kadang-kadang nak mengamalkan social distancing amat susah. Bila kita pergi ke majlis apa-apa pun susah nak buat social distancing ni, sebab mula dah jumpa kawan-kawan, teman-teman kita dah bercampur, kan. Jadi dah jumpa kawan lama ke, nak mengamalkan tu amat susah. Jadi social distancing paling penting untuk mengelakkan second wave. Dan saya berharap itu pada majikan di Malaysia yang mana pekerja-pekerja yang boleh bekerja di rumah, kan. Bekerja di rumah ni, kalau kita buat office work yang tak perlu pergi ke office, selepas PKP ni dimansuhkan, bagi dalam masa beberapa bulan ni, kalau boleh bekerja di rumah, bagi kerja kat rumah. Sebab kita kan ni dalam fasa cuba untuk avoid the second wave. Itu untuk majikan lah. Untuk kita kalau boleh jangan use public transport. Kalau boleh lah, kalau kita boleh elakkan. Kalau kita boleh berjalan kaki ke, naik basikal ke, contohnya lah, kalau kita boleh cuba avoid public transport. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang public macam supermarket atau restoran, dinasihatkan pakai mask. Itu satu daripada nasihat dari kerajaan UK juga. Dia kata kalau nak pergi supermarket ataupun pergi restoran, pakai mask. Itu untuk mengelakkan kita daripada kontrak virus.
Saya rasa ada lagi yang tertinggal. Saya rasa mungkin daripada pendengar-pendengar mungkin ada satu dua yang tertinggal. Tapi rasa itu yang cukup memadai untuk kita avoid second wave. Jangan kita rasa dah semua dah habis, semua dah selamat. Kita rasa kita tak perlu lagi adhere to nasihat-nasihat lah yang direkomend oleh kerajaan. Jadi itu saja Dr. Ramizi. Terima kasih kepada Dr. Hairudin. Mungkin satu lagi lah yang kami di pejabat ni, maknanya jangan bermesyuarat secara bersemuka. Maknanya kita banyakkan bervideo conference macam ni lah. Baik, saya rasa sebenarnya kita dah berforum selama 1 jam 20 minit. Tak sedar pun kita dah 1 jam setengah lah. Baik, kita nak pergi pada pusingan seterusnya, iaitu pusingan soal jawab daripada para penonton kita yang hadir secara live sama ada di Facebook ataupun di stream chat ni. Baik, ada satu soalan daripada Encik Zulkarnain bin Yusof. Okey, saya bacakan soalan ni. Assalam Dr. Hairudin. Di mana soalan ni khusus pada Dr. Hairudin lah. Just nak tanya, pandemik atau penyakit ini ada kitaran trend macam kitaran naik turun ekonomi tak? Okey, contoh 10 tahun sekali keluar virus baru, virus lama berevolusi atau macam mana? Minta pandangan doktor. Boleh jawab Dr. Zulkarnain ya? Sila. Ya. Dr. Hairudin, Dr. Hairudin, silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Kanan yang tanya soalan. Jadi soalannya ni mengenai munculnya virus setiap berapa tahun, adakah akan muncul virus yang baru yang menyebabkan epidemik yang menyebabkan kesusahan kepada masyarakat. Itu soalan yang sukar untuk dijawab kerana cuma lately kita tengok, bila tengok pada trend SARS dengan MERS dan sekarang COVID. Sebelum SARS, MERS, COVID tu tak ada katakan setiap 10 tahun, 15 tahun muncul virus baru yang menyebabkan pandemik atau epidemik. Jadi soalannya, adakah dalam masa 10 tahun ini kemungkinan akan muncul virus yang baru? Itu jawapan yang saya rasa tak ada seorang pun boleh jawab lah. Cuma yang nak kata ni, pandemik jarang berlaku. Yang kita discuss tadi, pandemik berlaku, the last pandemik yang satu dunia merasa kesusahan akibat penularan virus pada tahun 1917, 1918, Spanish flu, dan lebih kurang 100 tahun dari 100 tahun yang akan datang tu macam sini, satu pandemik COVID virus. Tapi adakah akan berlaku dalam 100 tahun akan datang another pandemic? Itu tak boleh kita tak boleh nak jangka. Cuma kalau katakan adakah akan ada another virus in 5-10 years, saya rasa tak ada seorang pun boleh jawab soalan tu. Minta maaf. Baik, terima kasih kepada Dr. Hairudin. Baik, saya cuba cari-cari kalau ada soalan lagi di sini dan juga di Facebook saya tak jumpa lah. Tapi ada satu soalan sikit yang terima di saya lah secara peribadi. Baik, saya rasa soalan ini ditujukan kepada Ustaz Nuzhi ya. Ustaz tadi sebut ada bab pertama dalam fiqh, dalam semua kitab fiqh punya cerita pasal taharah. Betul Ustaz ya? Jadi nak tanya pada Ustaz, dia kata kat sini, bagaimana taharah ni sebenarnya yang ulama tekankan, walaupun taharah tu untuk membolehkan, untuk mensahkan supaya boleh melakukan ibadah yang wajib ataupun sunat, tapi dari sudut taharah itu sendiri, bagaimana dia boleh menghindarkan penyakit Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih soalan Dr. Ramizi. Nombor satu, bila sebut taharah, yang asas, yang paling fundamental adalah untuk memastikan solat, ibadat kita diterima. Itu benda paling asas. Tu kita kata apa, tidak ada perbincangan dah lah. Maknanya dari sudut mandi wajib, dari sudut beristinja. Makna kata poin asas kita nak kata bahawa bersuci adalah benda yang sangat asas sebelum kita beribadat. Cuma apa yang saya cuba kembangkan daripada konsep taharah, yang saya nak katakan, lah dalam agama dia tak panggil dalam bab tu kita sebut bab an-nazafah, tapi dia panggil at-taharah, bersuci. Sebab itu bagi saya bila sebut tentang bersuci tersebut, bersuci adalah bukan setakat di dalam, bersuci itu adalah sampai keluar.
Maka bila disebut suci keluar dan ke dalam, saya ambil contoh mudah lah. Contoh saya ambil peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, turun balik, patah balik. Dia bermula Nabi dibelah dada. Ambil contoh itu. Paling mudah lah. Maka bila dibelah dada, dekat situlah bagi saya permulaan bila kita nak berjumpa dengan Allah. Yes, kita kena bersih luaran. Nak jumpa Allah, bersuci. Tetapi menariknya dalam konteks suasana Isra' Mi'raj itu yang dibelah dada. Benda yang kat dalam. Sebab tu saya nak cuba kembangkan konsep tadi tu. Kita dalam Islam bukan hanya bercakap dari sudut nak kena bersih. Maknanya cleanliness. Pakai sabun, hand sanitizer, face mask dan sebagainya. Itu confirm kita semua bersetuju. Seluruh dunia, Muslim dan Muslim pakai benda tu. Cuma bagi saya tambahan untuk orang Islam, dia punya bersih sampai ke dalam. Contoh, ya Allah sampai bila COVID-19 ni? Orang Islam nombor satu sangka baik dengan Allah. Dan saya rasa saya pergi conclusion terus kot. Apa dia? Kami yakin Allah nak uji, mesti di sebalik setiap kesusahan nanti ada kesenangan. Kita kan baca inna ma'al usri yusra. 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Al-usri satu. Spesifik. Al-usri. Tapi yusra Allah guna dalam perkataan yang tidak singular. Boleh jadi macam-macam kesenangan. Sebab tu, sekarang ni kita susah. Ekonominya, sosialnya, macam-macam. Ada social distancing, macam-macam lah benda yang datang pada kita. Tapi kita yakin dan percaya ada benda Allah nak beri kesenangan di kemudian. Itu kita punya yang kat dalam. Kita punya mindset, kita punya keyakinan, Allah tak akan tinggalkan kita macam tu. Macam tadi lah kita kata, nak bab ibadat, alamak tak boleh sembahyang tarawih dekat masjid. Positif. Akulah kena jadi imam kat rumah. Mungkin sebelum ni kita komplain, alah imam baca surah panjang ke pendek, sekarang kita jadi imam. Itu contoh. Bagaimana yang dalam tu, termasuklah minta maaf sebut, kita punya sangka baik. Kalau dalam kita, matilah aku dengan COVID-19, memang kita tak sedar, kita sedang berdoa, betul-betul kita mati. Tapi orang yang bersih dekat dalam jiwanya, insya-Allah kot, Allah nak bagi aku selamat. Contoh-contoh, sekarang ni bulan Syawal. Orang sebut apa? Eid Mubarak. Apa berkat dekat situ? Contoh ni saya gunakan bahasa tazkiyatun nafs, bahasa-bahasa taharah yang kat dalam, apa dia? Berkat tu apa? Yalah Ustaz, berkat panjang umur Ustaz, berkat. Tuan-tuan minta maaf saya sebut, panjang umur tak tentu lagi berkat kalau kita panjang umur dalam keadaan tidak mentaati Allah. Tak berkat. Jangan hanya faham panjang umur itu berkat. Kaya tu berkat. Berkatlah kau punya rezeki. Kenapa kaya? Tak tentu lagi tuan-tuan kalau kita kaya tapi dengan duit itu kita mendatangkan mudarat untuk diri sendiri atau masyarakat. Sama juga anak ramai. Berkatlah kau anak ramai. Kalau anak ramai tapi menambah dosa kita, anak ramai menyebabkan kita tak boleh pergi masjid, anak ramai menyebabkan kita tak boleh nak melakukan ketaatan, makin banyak dosa, tak berkat. Itu yang bagi saya. Bila sebut tentang suasana yang berlaku, Islam ambil one step ahead, bukan setakat bersih yang dekat tangan, luaran, tapi hati pun kena ada yakin, kita jangan undang dosa, jangan undang bencana. Kita kena ambil pendekatan-pendekatan gitu. Takut juga salah kita. Jangan salahkan orang, salahkan kita. Mungkin kita kot selama ni ada jiran, kita tak pernah pun tengok dia. Dia sakit ke apa. Lah lepas ni mudah-mudahan Allah angkat COVID, kita ambil berat kawan-kawan jiran, tetangga, pergi hidupkan masjid sentiasa. Itu pandangan saya berkaitan dengan taharah tadi tu, bersih bukan hanya luar, bersih sampai ke dalam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nusri. Saya rasa sebenarnya kita dah sampai kepada penghujung dan kita telah berforum secara live lebih kurang 1 jam setengah, bermula daripada pukul 3 petang tadi. Dan saya rasa kita kepada pusingan seterusnya lah, iaitu pusingan penggulungan. Dan saya difahamkan Ustaz Cikgu Ilmi, beliau tak dapat nak bersama, telah left terlebih awal kerana beliau ada masalah bateri pada handphone. Jadi untuk penggulungan ni kita beri masa lebih kurang 3 hingga 5 minit, boleh ya, kepada Dr. Hairudin dan juga Ustaz Nusri. Tapi saya nak mulakan dengan Dr. Hairudin. Silakan Dr. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi kesimpulan daripada pembincangan ini,
dari segi medical, kita tahu virus COVID-19 ini satu virus yang amat berbahaya dan dia boleh menyebabkan kematian. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat ialah kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati, take extra care dalam apa jua yang kita buat. Lebih-lebih lagi sentiasa di sini saya ingin menyarankan basuh tangan, sentiasa basuh tangan, cuci tangan, sentiasa menjarakkan diri anda daripada kawan-kawan ataupun orang lain. Itu buat keep on social distance for the next, until insyaAllah saya yakin kita COVID-19 ni kita akan jumpa ubat dia nanti ataupun vaccination, cuma tak tahu bila. Although Tuan Moderator kata the forecast will be up to 2024, 5 tahun. Hopefully tak lama itulah, sebab kita yakin insyaAllah kita banyak-banyak merapatkan doa kepada Allah. Semoga kita dapat jumpa vaksin dalam masa terdekat. Jadi kesimpulan di sini saya nak perkuatkan, insyaAllah supaya kita menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan mengambil langkah-langkah yang telah disarankan oleh kerajaan dan pengamal perubatan. Okey, itu je. Baik, terima kasih Dr. Hairudin. Okey, Ustaz Nushi, dipersilakan bagi sedikit tazkirah kepada kami berkaitan dengan COVID ni. Okey. Okey, ringkas. Pertama, saya yakin dan percaya semua ini sebagai tanda supaya kita sentiasa ingat Allah. Ketika senang ke susah, kita sentiasa ingat Allah. Manusia bila benda yang susah, biasa mudah nak ingat Allah. Tapi biasanya bila senang, kita kadang-kadang mudah nak lupa Allah. So Allah bagi sedikit kesusahan ini supaya kita mudah cepat-cepat ingat. Dan saya yakin Allah dah pesan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan seseorang manusia melainkan dia mampu. Saya yakin poin yang kedua pula ialah kita orang Malaysia, insya-Allah kita menunjukkan sikap sebenarnya bila kita bersatu kita kuat. Cuba bayangkan nak berdepan dengan COVID-19, kita masih nak bergaduh, bertelagah ke apa bagai, na'udzubillah. Kita bersatu, kita ada matlamat besar yang sama, kita tak ada masa nak bergaduh. Sepatutnya. Macam mana surau kita, mudah-mudahan terus makmur, kita bersatu padu, berbeza pandangan itu biasa. Tapi bila kita ada matlamat yang besar, kita semayang, kiblat kita satu, bacaan kita satu, kita tak akan bergaduh, kita diam, duduk ikut imam. So saya harapkan yang kedua, kesatuan kita ini kita dapat terjemah dalam bentuk semua aspek kehidupan. Lepas semayang nak berbeza pandangan, tegur-tegur, biasa, okey, tapi dalam keadaan harmoni. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita doakan semua kita dapat selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nushi dan juga terima kasih kepada Dr. Hairudin. Terima kasih kepada Cikgu Hilmi kerana sudi berprogram secara live. Kita secara live buat pertama kalinya, jurujung kalinya di Facebook Surau Al-Hijrah bersempena dengan PKP, bersempena dengan bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh ketiga-tiga panel pada hari ini, kita mendapat manfaat dan kesediaan yang terbaik untuk kita menghadapkan diri kita untuk menghadapi pasca PKP ini dengan cabaran yang bakal mendatang. Jadi saya juga mewakili Surau Al-Hijrah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel, kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir secara live, yang menunggu daripada awal hingga ke akhir rancangan. Dan juga ucapan terima kasih yang tak boleh dilupakan, iaitu Saudara Khairil bin Anwar, kita punya tuan moderator teknikal dan juga pengarah program kita pada hari ini. Beliau lah orang yang merancang, menghubungi semua panel dan menetapkan topik-topik yang tertentu dan satu cadangan yang baiklah daripada beliau. Dan juga kepada Ustaz Yaakob, merupakan seorang engineer dan juga imam di Surau Al-Hijrah, dan juga semua barisan AJK Surau Al-Hijrah yang memberikan sokongan. Dan insya-Allah saya rasa bukan ini kali pertama dan kita akan ada lagi siri-siri seterusnya. Jadi saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada hari ini dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berjumpa lagi insyaAllah. Okey, terima kasih. Thank you, Sunushi. Sama-sama. Very nice, very nice. Dah habis dah tutup live. Aku dah tutup live dah. Boleh borak. Kejap. Alright. Okey, terima kasih Karel. Boleh borak kejap kalau Apa kot, sebab dah masuk waktu asar dah. Dengar azan. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Alright, Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum.